Ke Pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka, sembah dan salam, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Majlis dengan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada div-div jemputan serta hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa. Hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah persembahan teater syair yang bertajuk Redap Duka Pulau Seychelles, sebuah pengisahan sejarah negeri Perak yang diarahkan oleh Syahidatul Munirah. Hadirin yang dihormati sekalian, teater ini mengisahkan tentang Sultan Abdullah dan para pembesar Perak yang berjuang melawan kebiadaban J.W.W. Birch, residen British pertama di Tanah Melayu. Birch kononnya dihantar oleh Sir Andrew Clark ke Perak untuk membantu Sultan Abdullah melawan kongsi gelap Jihin dan Haisan yang mengganggu ekonomi orang Melayu, tapi itu hanyalah permainan mereka semata-mata. Jadi, ayuh kita saksikan perit getir perjuangan bangsa demi memerdekakan Tanah Melayu tercinta. Di samping kita nikmati keindahan dan kearifan lokal milik bangsa, iaitu syair, dabus dan rejang, sebuah khazanah bangsa yang tiada ternilai yang telah diwariskan kepada kita. Dari panggung budaya, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, PKD Mualim dengan bangganya mempersembahkan teater syair Redap Duka Pulau Seychelles, sebuah pengisahan sejarah negeri Perak. Selamat menonton.
Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Kelok berkelok bersih kesani, bertanggam bara nyalalah api. 7 laskar melinyar jati, 7 petala meratah bumi. Alam serata alam di belantara datang kemari. Kalam rateklah kalam, bentala ku genggam, melela hakiki. J.W. Birch, William Henry Reed. Celaka orang-orang Inggris, tuanku. Beta meminta Munshi Muhammad Said untuk mengarang putusan kepada Sir Andrew Clark untuk menyelesaikan si Jihin dan Haisan di Lombong. Bukan mempelawa ular-ular tersebut mematuk dubuk menjadi raja di tanah kita, Datuk. Berani-berani si Henry Reed mengubah isi putusan itu. Jadi sebagaimana Pulau Pinang dan Singapura, mata British bakal beralih ke negeri Perak pula, tuanku. Saja beralih kepada Perak. Malah Andrew Clark akan menghantar J.W. Birch. Dan Perak negeri kita ini akan jadi negeri pertama yang berada di bawah sistem baru. Dan katanya Birch akan menjadi residen Inggris pertama di tanah Melayu. Datuk lihat sendiri dalam putusan itu, Datuk. Belum memejakkan kakinya ke bumi kita ini, Datuk, dia sudah meletakkan berbagai undang-undang terhadap kita. Entah apa pula helah mereka tidak mengizinkan kita menguruskan hal ehwal dagangan negeri kita sendiri, tuanku. Ya, Datuk Maharaja Lela. Ya. Lain yang beta minta, lain pula yang dibawanya.
Tidak ada sekelumit pun disebutkan tentang Jihin dan Haisan di Lombong. Malah yang disebutnya tentang kuasa beta yang hanya berkuasa atas istiadat Melayu dan agama Islam. Elah Inggris, tuanku. Elah mereka untuk mengukur sehasta mana tanah untuk dipijak, sejengkal mana untuk ditinggal. Merasa ombak mana, pantai mana ombaknya kuat, dan yang mana pula yang airnya tenang, tuanku. Salah beta, Datuk Maharaja. Salah beta hingga memperjudikan seluruh jelata. Tidak, tuanku. Tidak. Keris. Sejarah bermula di Pasir Salak, negeri Perak. Mula bergolak kehebatan bangsa. Kian berolak. Maruah agama dibola. Sedihnya hati tidak terperi, hilang mutlaknya. Kuasa senteri padu ketuanku Imam Jauhari di tegah mengurus zakat negeri. Kononnya Sultan berkuasa mutlak, ehwal istiadat. Inggris mengelak Islam yang hak, takkan disela. Janji dikhianati, bangsa bergejolak. Sultan tidak lagi berkuasa, wahana Inggris menggertak menggesa. Di Jabar Melayu, di kota dan desa, berani ingkar, hidupkan binasa. Inggris menggugurkan
Hei orang Melayu. Sekarang saya tuan orang Melayu. Kamu imam paduka tuan. Oh, tuan imam yang selalu ambil duit orang kampung untuk kesenangan tuan imam. Bos, Hah? datang ke tanah orang jangan sembarang cakap, bos. Sebarang cakap. Hei, kalau saya sebarang cakap, kenapa duit yang tuan imam ambil dari orang kampung masih tak dapat bantu orang Melayu? The people of your land, tuan imam, are still as poor as slave. Kerja sahaja untuk raja tapi kotor. Wang? Tiada. Mulai sekarang tuan imam dilarang mengambil wang daripada orang Melayu. Faham? Hei bos, kau datang dari tanah yang jelatanya pernah menjadi hamba kepada raja. Kau datang dari tempat yang tertindas, terhenyak tanpa belah ihsan. Tertindas beratus tahun lamanya akibat kerakusan kuasa raja-raja. Dan apabila kau terlepas dari semua kepayahan, kau cuba melawan takdir dengan melakukan perkara yang sama kepada semua manusia. Bos, kau berjanji untuk datang ke bumi Perak ini untuk menjadi sahabat baik kepada Paduka Sultan Abdullah. Bukannya mengganggu urusan kami Melayu dan agama Islam. Kau tiada hak mencampuri urusan zakat dan fitrah. Kau jangan campuri urusan bangsa dan agama kami, bos. Syahadat. Sahabat Raja Abdullah. Tuan Imam, Sultan Abdullah has called forth the British to come here to teach your people how to work. Dan, untuk buang saja orang seperti Tuan Imam yang suka orang Melayu jadi malas, sakit, tua, tunggu wang atau tunggu mati. Jangan kau, bos! Kemudian marah pada kongsi gelap di Lombok. Tuan Imam mahu tahu kenapa orang Inggeris boleh kelilingi dunia? Kerana Inggeris tidak peduli sakit dan kami tak tunggu wang dari orang kampung sebelum mati. Tapi sejarah mencatatkan Inggeris mati beratus tahun angkara menjadi hamba kepada tuan-tuan. Hei! Kerja! Now give us the money to aid for your advancements of your people. Mulai sekarang, duit perlu diberikan kepada residen kami untuk kami majukan ekonomi orang Melayu. Kalau saya tahu wang diberikan kepada kamu, hei. Mulai sekarang, semua orang Melayu sihat atau tunggu mati perlu bekerja. Tidak akan ada sesiapa dapat wang percuma dan bayar cukai kerja. Oh, no. Cukai tanah kepada British. Bos! Hey! It's not the time yet, Imam Paduka Tuan. The time will come soon. Just wait. Remember that, Imam Paduka Tuan. Demi Sultan
yang berkuasa menjaga bangsa, kota dan desa, menjulang agama tiada dipaksa, dengan izin Allah yang Esa. Sayangkan Nusa tiada tara, tapi negeri tercela cedera. Bersatulah bangsaku dengan segera, maruah bangsa kembali terpelihara. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Apa tahu walang di dalam hati Datuk Maharaja Lela? Bolehlah kita bincangkan di sini, Datuk. Tuanku, sudah tersebar luas pembohongan ini. Katanya kita orang Melayu berdagang hamba, menangkap orang asli di hutan-hutan lalu dijual kepada para pembesar perak untuk dilihat siapa lebih jago dan kaya, Tuan. Pembohongan itu kemudiannya menjadi agenda untuk mereka terus memfitnah para pembesar Melayu, lalu menjatuhkan hukuman ke atas kita supaya sedikit demi sedikit hak kita dinafikan. Malah menuduh kita tidak mampu untuk mentadbir jelata. Ini semua helah Inggris untuk meluaskan kuasa di negeri kita, tuanku. Dasar British penipu mata keranjang. Dia gagal sembelih tengkuk orang Melayu. Dia gagal jadikan lebih ramai Melayu pembelot, kecuali polis-polis yang terpaksa jeruk lidah akibat berkhidmat di bawah naungan British. Maka kita pula yang disalahkan, tuanku. Dasar penjajah pembohong. Tak pula para pecatat British melaporkan J.W.W. Bush mengganggu wanita Melayu, malah mencabul dan menculik mereka ke rumahnya demi memuaskan nafsu. Kalau dikurangkan hati batik ni, tuanku. Apa saja tindakan kita kali ini, Datuk Sagor, tidak boleh mengikut hati dan perasaan. Biarlah beta saja dianggap bersalah. Benar, beta yang meminta mereka datang kemari. Tapi jangan disebabkan tindakan kita membolehkan mereka mengatakan itu dan ini secara terus-terusan kepada kita, Datuk.
Tuanku, apa yang mereka hebahkan lebih banyak tidak berlaku dari berlaku, Tuanku. Dusta belaka! Ya, Datuk Sagor, iya. Tapi perjanjian Pangkor itu menyebabkan itu adalah jadi satu landasan untuk mereka lakukan apa saja kepada kita, Datuk. Dan beta ini, beta yang telah bersetuju dengan perjanjian laknat itu. Beta yang menyebabkan bangsa kita hidup teranaya, terancam, kanak-kanak wanita hidup dalam ketakutan. Datuk lihat sendirilah. Sesudah si William Jervois mengumumkan bahawa Perak bakal berada di bawah kuasa mutlak Pesuruhjaya, maka tangan, pundak dan cemala beta ini semuanya bakal terkunci, Datuk. Kalau pun berkecamuk dalam fikiran, usah salahkan diri sendiri, Kanda. Matlamat asal Kanda hanya untuk membantu melepaskan orang Melayu daripada Samseng Jihin dan Haisan di Lombok. British yang datang mengambil kesempatan dengan hela dan kerakusan mereka. Bukan salah Kanda, tetapi itu sikap temurun mereka. Mereka bukan saja datang mau meluaskan kuasa Kanda, tetapi cuba untuk membalas dendam setelah terlalu lama berduka diperhambakan oleh raja mereka sendiri. Dendam dan amarah terhadap kepincangan bangsa mereka itu, dan kemudiannya dilepaskan dengan memangsakan manusia lain tanpa mengira sesiapa, agama mana, bahkan dari benua yang berbeza yang tiada kena mengena Kanda. Lebih hina rasanya diperhamba di negara sendiri oleh raja dan pembesar sendiri. Jauh kita lebih bermaruah, Kanda. Setidaknya kita terpaksa menjadi hamba kerana orang luar datang dengan penipuan dan kerakusan. Datang membalas kesumat jiwa, memuaskan nafsu setelah mereka berjaya terjun dari tembok negara mereka yang disumpah dalam kegelapan beribu tahun lamanya, Kanda. Oleh kerana raja-raja mereka sendiri tergila-gilakan harta dan kekayaan. Setidaknya belum pernah mana-mana Raja Melayu di seluruh alam tanah Melayu kita ini serakus itu, Kanda, sehingga sanggup membelit kehormatan bangsanya. Dinda, kalaupun hancur jasad Kanda dikerjakan para berdebah, namun jiwa Kanda tidak akan pernah mati. Seperti bumi Perak ini, kerana pemaisurinya yang gelega, kekal tenang dan percaya kepada kehebatan buminya. Dinda. Kanda, Aduhai Dinda,
bagaikan di penyeri kota, hati yang walau jadi sukacita. Ayuhai kanda duli mahkota, dengarkan ini Dinda berkata, Melayu perkasa itu yang nyata, dan doa jadi senjata. Wahai Raisya putri bahari, Dinda yang cantik, bijak bestari, walangnya kanda tidak terperi, berulang memikir salah sendiri. Kanda Abdullah, dengarkan Dinda, sematkan tekad di dalam dada, salahkan diri biar berpada, merdekakan bangsa di pundak Kanda. Berapa lama tiadalah pasti, berdekatkah lagi pertiwi kan menanti, pedih tersiar di dalam hati, jiwa Kanda bagaikan mati. Ayuhai kanda suami tercinta, dengarkan ini Dinda berkata, tanamkan azam di dalam cita, Allah penentu takdir yang nyata. Tuanku, Panda Induk ditangkap British, Tuan. Tagiman Arsyad, pembelot yang bekerja dengan Birch, telah masuk ke kampung-kampung untuk menampal surat pungutan cukai, Tuan. Sesiapa yang tak mampu membayar ditangkapnya menjadi hamba. Anak perempuan mereka juga tak terkecuali, Tuan. Panda Induk cuba untuk menghalang, tapi diacunya pistol pada Panda Induk. Panda Induk melawan dan Mat Arsyad terbunuh di tangannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dinda, Kanda pergi sebentar. Permaisuri Raisya yang cantik menawan. Baru hari ini kita dapat berjumpa Raisya. Apa yang kau mahukan, James Wheeler? Wolford Birch! Oh, mahu? Aku mahu menjadi raja kepada permaisuri. Berdebar kau, Birch! Oh. You're one little precious diamond, Raisya. But you're the naughty one.
Betul ni dah habis. Roh bertemu roh. Jasad bertemu jasad. Hey! What you doing? You little coward! British membibit perang saudara. Pegawai dipaksa patuh bicara. Ada yang belok akan dipelihara. Jika melawan, akibatnya cedera. Bukan khianatkan Seri Paduka. Jikalau melawan menempah petaka, mencela tanah pusaka. Pedihnya jiwa jadi derhaka. Mat Arsyad menjadi sang petualang. Watikah cukai ditampal di galang. Melayu bukan kepala. Gegak amkan pada si dalam. Birch mencabar Seri Mahkota. Diugut membuang kuasa dan tahta. Memeras seluruh kota. Menjajah Perak serata-rata.
Selamat datang hero-hero tanah Melayu. Thank you. Thank you for extending the invitation. And bravo. Bravo to each one of you kerana telah percaya membunuh pengawal-pengawal Persh. Apa lagi yang kau mahukan, Butch? Sultan Abdullah. You know, right? You know that any of your action must be given by me. Semua orang hanya keluar daripada mulut Rasi dan JWW Butch. Hei! Mat Asyad itu orang Melayu, Butch. Tuannya adalah raja kami. Dalam perjanjian, kau tidak boleh mengganggu adat dan agama kami. Tapi kau sendiri yang melanggar perjanjian yang kau lakukan sebelum masuk ke tanah Melayu. Jadi, mengapa harus kami mengikut arahan daripada orang yang terlebih dahulu melanggar perjanjian? Orang Melayu memang berani melawan Persh. Belum kenal siapa Persh yang sebenar. Hei, Sultan Abdullah. Kerana pembunuhan Mat Arshad dan pengawal-pengawal British dan kerana pembesar-pembesar Perak tidak lagi mahu mendengar arahan, maka perjanjian Bangkor akan terbatal. Kamu semua tahu bukan? Kamu semua tahu William Jervois mahu meletakkan Perak di bawah Putrajaya Gubernur negeri-negeri Selat. Dan kerana perbuatan kamu, tindakan tersebut akan dipercepatkan. Sultan Abdullah, you have to obey me. Bersetuju? Turunkan tanda tangan atau... Hey! There's no need for such fast, Maharaja Lela. Kerana dalam beberapa hari lagi bukan sahaja Melayu dan Islam, tetapi seluruh Perak akan menjadi hak serta merta British. Sama Datuk. What can you do now, Maharaja Lela? Remember, Perak akan diisytiharkan sebagai negeri Melayu yang pertama yang berada di bawah jajahan British. We're settled here. Let's go. Remember that, Maharaja Lela. Biadabnya Butch sudah dikemuncak. Hormat tiada, Melayu dikocak. Sabar pembesar sudah dikemuncak. Akhirnya berhimpun, sedia berpencak. Sultan diugut dilucutkan tahta, akibat melawan British pendusta. Ditampal pengisytiharan di desa dan kota, Perak kan dijajah.
canang di warta. Di bandar baru bersemula membakar, pengisytiharan menjajah di laung lantai. Berhimpunlah Melayu di durian sebatang, merancang strategi untuk menentang. Bukan masanya lagi berdiplomasi, Tuan. Kalau kali ini kita tidak menentang, musnah seluruh negeri Perak, Tuan. Tuanku, cukuplah British menipu kita dengan mengatakan mereka tidak akan mengganggu hal ehwal istiadat Melayu dan agama kita. Perihal zakat kita pun dilanggarnya. Kita dihenyak bagaikan menjadi boneka di tanah sendiri, tuanku. Beta izinkan kali ini Datuk Maharaja Lela, Imam Paduka. Pasal Salak kamu patik, tuanku. Hanya di Pasal Salak, Birch dan konco-konconya belum menampak pengisytiharan meletakkan Perak di bawah kuasa Putrajaya. Maka kita bina kubu di Pasar Salak. Kita tunggu kehadiran Birch si berdebah itu, dan pada waktu itu, Tuan, kita akan lihat permainan siapa yang lebih licik kali ini, Tuan. Si Puntung, Datuk Maharaja, ayo kita ke Kampung Gajah. Imam Paduka, jagalah Dura Sebatang. Tuanku, izinkan batik, Tuan. Bingkaslah sekalian wazir menteri di Kampung Gajah, strategi diberi, bertemu si Puntung, pahlawan bestari. Demi membela bangsa sendiri. Ye Puntum ya kos. Ye Puntum dan Ye Puntum Kuyat ya Puntum Kuyat. 2 hari bulan rejangnya Kijang mengantuk di rumput
berkadut di daun padi. Bila bertuan denganlah sungguh kita semua pastikan mati. Hari bulan rejangnya lipat, jika melayar layarnya baik, jika menyerang jadi menjadi di atas rakit samalah naik busuk ke dada, pasti menjadi Assalamualaikum. Orang kaya Sri Agar di Raja Datuk Sagor. Assalamualaikum. Datuk Mufti Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Ya, mereka bakal kemari dan Puntum telah bersedia, Datuk. Kali ini, kalaupun Pasir Salak bakal menanggung darah pahlawan sendiri, Melayu tidak akan sekali berundur dan gentar. Takkan gerun beliung memandang kampas besar tersergam tinggi, Datuk Sagor. Meskipun darah kita bertakung, semuanya jalan syahid menuju Allah. Puntum, di mana harus kita bersedia? Di tebing barat, seberang sungai Pasir Salak, Datuk Maharaja Lela. Esok pagi si berdebah British itu akan ada di sana, Datuk. Datuk Sagor, siapkan para pemuda Pasir Salak. Waspada sesiapa yang bermuka dua agar tidak kucar rancangan kita. Baik, Datuk Maharaja Lela. Si cilik licik Lela Rentaka pun sudah bersedia membela lawannya. Datuk, hamba mohon izin ke sana. Datuk Sagor, Remington. wajihad fi sabilillah, demi agama, bangsa dan kemerdekaan tanah air kita. Baik, Datuk.
Datuk Maharaja Lela. Ayo. Risau hamba berak ke tebing kala fajar mula menjengah. Malam begini sedang molek kalau kita ke sana, Datuk.
Pahlawan Melayu takkan menyerah, membiar negeri ditarah dijajah. 2 November hari berdarah, 1875 bergema amarah. Setelah lama rakyat berserah, diperas oleh penjara. Jerit amarah kini bergema setelah diperkosa terlalu lama. British mencabar rakyat hukama, mencebik persenda hukum agama. Bukan Melayu tapi janji diulik gelantang. Raja Lala! Raja Lala! Rajah Rama merentang mencentang. Kebawa kereta ke tanah air. Di dalam waktu pengkhianat ditentang. Tangan dihulur mohon sahabat, tapi dimungkir dengki khianat. Namun British tidaklah hebat, gagal memperhamba Melayu bermartabat. Darah Pej akhirnya mencurah setelah si puntung dirasuk amarah. Rakusnya Pej akhirnya tertara oleh Maharaja Lela, pahlawan sejarah. Dato' Maharaja Lela. I know if you all be British, you would rather have a decent death, which serves some purpose, than a meaningless death. Now, you are on a death row and sentenced to death. Melayu takkan pernah mati. Tiada perjuangan yang sia-sia sekiranya ia demi agama, bangsa dan tanah air. Ingat Melayu bangsa. Wa jihadil fi sabilillah. Allahu Akbar. On you. The top to kill. If it's what you want, then it is what you deserve. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Is this what you really want, Abdullah? Please, bukannya seorang tua, seorang British mati. Dan senang lagi mereka sudah bersedia di tanah Melayu. Dengar kata-kata beta ini, William J. Boyce. Melayu tidak akan menderaka kepada tanah airnya.
ribuan yang datang. Walaupun seorang berhadapan ratusan, malah ribuan British. Agama Islam dan adat Melayu tidak akan terhakis daripada isi dan temulaknya. Kata kau Abdullah. Kerana bukan kau. Keyakinan kau. Are you scared, Abdullah? Takut? Of course you are. Pembesar Perak saya tidak lagi berada di sisi. Oh, I know that. I know that face. Maybe you feel guilty karena tidak membela kalangan Melayu yang berkorban ketika mereka dijatuhkan hukuman. And because of you, mau selamatkan diri sendiri ketika kebicaraan. Shame on you, Abdullah. Shame on you. You have betrayed your own land and even pahlawan-pahlawan sendiri. Tidak, Melayu akan menderhaka kepada tanah airnya. Melayu tidak akan menderhaka kepada tanah airnya. Memang tak pernah menderhaka. Tapi kini hanya menderhaka akan menerima padanya. Merdeka! Jauh dari kuasanya. Itu kata kau, Abdullah. Say that. Shame on you. Shame on you. Abdullah. Melayu tidak akan menderhaka pada tanah air. Melayu tidak akan menderhaka pada tanah. Melayu tidak akan menderhaka. Melayu tidak akan menderhaka kepada tanah air. Melayu tidak akan menderhaka. Melayu tidak akan menderhaka kepada tanah air. Dianggap derhaka. Ada penjajah yang zalim belaka, dibuang negeri Perak berduka. Ke Seychelles, Afrika, layar kapal pun dinaikkan. Daulat Sultan pun di kota Katika. Duka dalam kenaikan. Negara tak mampu baginda pertahankan.
sultan dan permaisuri dibuang negerinya. Pembesar terpaksa meninggalkan keluarganya. Mangkat budidaya di tanah airnya. Dihukum bunuh Datuk Maharaja Lela. British takutkan akalnya yang Allah. Penjajah gentarkan semangatnya yang menyala. Jika hidup British yang tercela. Jika dijajah penjara menghukum tanpa berhujah. Hilang maruah, hilanglah darjah. Muka maruah tiada berwajah. Bangsa Melayu, bangsa terbelah. Gobar pahlawannya tiada terhalang. Kitalah pewaris bangsa yang cerlah. Atas cemara maruah terkalah. Satu hari bulan rejangnya musangnya mati ditimpa rawa.
ditimpa oleh kelopak buluh, sudah terbentang sekujur badan, kain kafan dekat di tubuh. 22 hari bulan rejang melayang, tiadalah baik, tiadalah jahat. Kita semua akan kembali, kita kan tetap ke liang lahat. Tapi bangsa, janganlah mati. Tadi berakhirnya persembahan teater syair Redap Duka Pulau Seychelles. Berikan tepukan yang gemuruh. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan barisan kru tenaga produksi yang telah berjaya mementaskan pementasan pada hari ini. Kita mulakan dengan kru pentas dan A4H, Amiratul Hasanah Abdul Sani, Manisha Azlin binti Ishak, Maisara binti Muhammad Ismail, Amirul bin Abdul Aziz, Putri Nur Syahira, Nur Syafiqah Adlina, Nur Nisha Syahira, Alia Dayana, Safira, Quratul Ain, Aramaisar dan Suzila. Seterusnya mereka tata rias dan busana dipersilakan Aminuddin bin Baharudin. Pengurus produksi Nabila Azani. Perangkat set dan pencahayaan berikan tepukan gemuruh kepada Muhammad Nazruddini bin Roslan. Seterusnya, saya akan memperkenalkan barisan penenang syair yang lemak merdu suara mereka. Dipersilakan Nur Amiliana binti Nur Kamaruzaman. Sufyan Hirham. Dan Nurliza binti Mat Yamin. Baik, kini akan perkenalkan barisan pelakon yang penuh bertenaga. Dipersilakan adik-adik dan pesilat dari Silat Gelanggang 7 Harimau yang diketuai oleh Muhammad Izwan bin Anwar. Kita perkenalkan Fahmi Zamari sebagai Si Bunto. Kamarul Syairi sebagai JWW Birch. Seterusnya kita jemput ke atas pentas Aizamir Ashraf sebagai Dato' Sagor. Berikan tepukan gemuruh kepada Hairi Safwan sebagai Imam Paduka Tuan. Dipersilakan Abrar Ashraf sebagai Dato' Maharaja Laila. Seterusnya
Nur Fazira Malik sebagai Permaisuri Raisya. Dan ini dia Fatah Fauzi sebagai Sultan Abdullah Muhammad Shah II. Saya jemput ke atas pentas juga penolong pengurus pentas Ainis binti Rizwan dan Suzila binti Usuk. Dan pengurus pentas Muhammad Azman Masri. Ayo berikan tepukan gemuruh kepada barisan pemuzik dari Man Kayan dan Anak Kayan. Tak lupa juga kepada Orkes Melayu Firlani. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mari kita jemput dan persilakan penerbit, penulis skrip dan pengarah pementasan teater syair Redap Duka Pulau Seychelles, pengisahan sejarah negeri Perak. Ayah berikan tepukan gemuruh kepada Syahidatul Mujira. Terima kasih juga saya ucapkan kepada unit teknikal dan produksi, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan yang telah membantu kelancaran pada hari ini. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petang.